Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan menerangkan topik yang bertajuk persamaan perekonomian. Ini adalah rumus bagi persamaan perekonomian. Yang pertama, aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Seterusnya, aset sama dengan liability tambah modal. Butiran modal menggantikan equity pemilik kerana modal adalah sebahagian daripada butiran equity pemilik. Aset sama dengan liability tambah modal tambah hasil tolak belanja. Ini kembangannya. Yang seterusnya, aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih dan tolak ambilan. Butiran hasil tolak belanja menggantikan untung bersih atau rugi bersih. Ini adalah rumusnya. Hasil tolak belanja akan beroleh butiran untung bersih sekiranya jawapannya positif, manakala hasil tolak belanja akan menghasilkan butiran rugi bersih sekiranya jawapannya negatif. Mari kita lihat cara perekodan urus niaga ke dalam jadual persamaan perekonomian. Sebelum itu kita lihat format jadual persamaan perekonomian. Ruangan aset ada alatan pejabat, akaun belum terima, bank, inventory. Manakala di ruangan liability tambah equity pemilik daripada akaun belum bayar, modal, kemudian baki awal, baki akhir. Okey, format yang kedua bagi jadual persamaan perekonomian, diberi ruangan hasil dan belanja. Okey, seterusnya contoh format bagi jadual persamaan perekonomian ketiga, ruangan untung bersih dan ambilan disediakan. Jadi, jadual persamaan perekonomian bagi butiran di bawah aset dan juga liability dan equity pemilik akan berubah-ubah mengikut soalan. Mari kita lihat contoh maklumat baki awal dan bagaimana caranya direkod ke dalam jadual persamaan perekonomian. Encik Andy memulakan perniagaan Andy Enterprise pada 1 Mei 2022 dengan membawa masuk aset yang berikut. Perabot, alatan pejabat, tunai di bank. Semua nilai-nilai ini kita rekod sebagai baki awal di ruangan aset. Jadi nampak di ruangan aset ada nilai, manakala di ruangan liability tambah equity pemilik tiada nilai. Jadi kita panggil tidak seimbang. Sedangkan tadi kita baru sebut rumus bagi persamaan perekonomian, aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Sepatutnya perlu seimbang. Jadi soalan ini sebenarnya dia meminta pelajar untuk mencari modal awal. Caranya ialah hanya totalkan ruangan aset, kemudian dapatlah nilai modal awal. Jadi memang nampak seimbang di ruangan aset dan juga di ruangan liability tambah equity pemilik. Mari kita lihat contoh maklumat baki awal yang seterusnya. Yang berikut ialah penyata kedudukan kewangan kedai Perabot Arjun pada 30 April 2022. Bulan April tarikh akhir. So ini sebenarnya baki akhir untuk bulan April. Okey, bulan April baki akhirnya daripada kenderaan, perabot, inventory, akaun belum terima, tunai di ruangan aset, modal, dia buat tanda soal. Kamu perlu cari di ruangan liability ada bank, akaun belum bayar. Jadi baki akhir pada 30 April ini akan menjadi baki awal pada 1 Mei. Jadi kita akan rekod semua di ruangan aset dengan nilai-nilai yang diberi. Dan begitu juga di ruangan liability dan equity pemilik. Jadi modal boleh diperoleh dengan menggunakan rumus aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Dengan caranya tambahkan semua nilai-nilai di ruangan aset akan dapat 66,960, kemudian tolak nilai akaun belum bayar dan overdraft bank, maka akan dapatlah modal awal. Seterusnya kita lihat urus niaga. Bagaimana nak rekod urus niaga ke dalam jadual persamaan perekonomian. Beli barang niaga secara kredit RM3,000. Barang niaga berkaitan dengan inventory. So bila perniagaan kamu beli barang niaga, jadi barang niaga akan ada dalam kedai. So akan bertambah. Inventory dalam perniagaan kamu bertambah 3,000. Secara kredit maksudnya perniagaan kamu belum bayar. Beli barang tapi belum bayar, maksudnya berhutang. Jadi hutang perniagaan kamu bertambah 3,000, akaun belum bayar bertambah 3,000. Jadi memang seimbang. Seimbang 3,000, 3,000. Kita lihat urus niaga yang berikutnya. Beli barang niaga RM3,000 dengan cek. Okey, kat sini saya sediakan dua bentuk jadual persamaan perekonomian. Yang pertama ada ruangan bank, yang kedua ada ruangan overdraft bank. First is awak kena faham apa itu bank dan apa itu overdraft bank. Bank bermaksud
perniagaan ada wang di dalam bank. Overdraft bank bermaksud perniagaan berhutang dengan pihak bank. Maksudnya perniagaan tak ada wang pun dalam bank. Dia malahan dia berhutang pula dengan pihak bank. Okey, jom kita lihat bagaimana cara record. Beli barang niaga, inventory akan bertambah. Bila dengan cek, beli dan awak terus bayar. Jadi duit dalam bank berkurang 3,000. Bagaimana pula sekiranya ada ruangan overdraft bank? Overdraft bank akan bertambah 3,000. Akan bertambah. Kenapa? Okey. Yang pertama awak tengok bila bank berkurang, overdraft bank akan bertambah. Okey. Ceritanya kenapa overdraft bank bertambah? Kerana awak tahu bila overdraft bank maksudnya perniagaan tak ada wang pun dalam bank. Dia ada akaun dia pada bank tersebut tapi tak ada wang dalam bank tersebut. Jadi bagaimana perniagaan boleh bayar menggunakan cek sedangkan wang perniagaan tak ada dalam bank? Ini bermaksud perniagaan ada berhutang dengan pihak bank. Jadi overdraft bank bertambah 3,000. Jadi memang nampak seimbang. Untuk jawapan yang pertama, bagi jadual persamaan perakaunan yang pertama, memang seimbang. Walaupun di ruangan liability tambah equity pemilik tak ada nilai, tapi tengok ruangan aset, negatif 3,000 tambah 3,000 kosong. Jadi seimbang. Okey, untuk jadual persamaan perakaunan yang kedua, memang nampak seimbang 3,000. Seterusnya, jualan kredit sebanyak 3,700. Kos barang bernilai 3,200. Okey, kamu tahu bila berniaga, kamu perlu beli dahulu barang niaga pada harga murah dan jual pada harga yang mahal. So, kos tersebut merujuk kepada harga asal barang niaga tersebut. Okey, harga asalnya 3,200. Okey, kita lihat jawapan bagi jadual persamaan perakaunan yang pertama. Bila jual, inventory akan berkurang. Okey, record nilai asal inventory tersebut iaitu 3,200, nilai asal. Okey, kemudian awak jual secara kredit. Maksudnya awak belum terima wang daripada pelanggan. Jadi akaun belum terima akan bertambah sebanyak 3,700. Nampak barang tersebut murah 3,200, jual 3,700. Kenapa menambahkan lagi 500? Sebab nak dapat untung bersih. Jadi untung bersih direkod sebanyak RM500. Untung bersih bertambahlah sebab ada hasil di sini. Bertambah. Jadi memang nampak seimbang. Aset 3,700 tolak 3,200, 500. Okey, seimbang. Ataupun untuk jadual persamaan perakaunan yang kedua, ruangan untung bersih tidak diberi. Hanya ada modal saja. So, kalau tak ada ruangan untung bersih, hasil ini akan bagi kesan kepada modal. Modal akan bertambah juga. Okey. Urus niaga seterusnya. Bayar belanja membaiki kenderaan dengan cek sebanyak 1,000. Dia dah sebut belanja membaiki kenderaan. Ini belanja lah ni. Awak bayar menggunakan cek. So duit, kita lihat duit, kita tengok jadual persamaan perakaunan yang pertama disediakan overdraft bank. So kalau overdraft bank akan bertambah. Sebab apa? Awak bayar gunakan cek. Sedangkan overdraft bank ni maksudnya perniagaan kita tak ada wang pun dalam bank. Tapi macam mana dia boleh buat bayaran? Sebab dia pinjam daripada pihak bank lah. Jadi overdraft bank bertambah dan untung bersih berkurang. Kenapa? Sebab dia belanja membaiki kenderaan adalah sejenis belanja. Bila bayar, duit keluar. Jadi untung berkurang. Okey, untuk jadual persamaan perakaunan yang kedua, tiada ruangan untung bersih. So dia akan bagi kesan kepada modal. Modal akan berkurang juga. Kemudian tiada juga ruangan overdraft bank, ada ruangan bank. Bank ni maksudnya perniagaan ada wang dalam bank. Bila dia bayar guna cek, so duit dalam bank akan berkurang. Jadi memang seimbang. Jadual persamaan perakaunan yang pertama seimbang, 1,000 tolak 1,000 kosong. Jadual persamaan perakaunan yang kedua pun seimbang, negatif 1,000, negatif 1,000. Okey. Okay, sekiranya dalam jadual persamaan perakaunan ada ruangan hasil dan belanja. Jom kita tengok urus niaganya. Bayar belanja membaiki kenderaan dengan cek sebanyak 1,000. So, bank kita memang tahulah bank akan berkurang. Kemudian memang ada ruangan belanja. Jadi belanja bertambah. Sebab perniagaan ada membuat perbelanjaan. Ada keluarkan duit untuk berbelanja. Jadi perbelanjaan perniagaan bertambah 1,000. Nampak macam tak seimbang. Sebelah aset negatif. Untuk ruangan liability tambah equity pemilik positif. Okey, sebenarnya ingat balik rumus yang kita sebut tadi. Hasil tolak belanja. Jadi belanja ni
dia ada tolak belanja, dia ada sifat negatif dia. Walaupun dia bertambah tapi dia di sebaliknya ada tolak, ada sifat negatif. Jadi memang seimbang. Walaupun nampak macam tak seimbang tapi sebenarnya dia seimbang sebab sifat belanja itu adalah negatif. Okey, mari kita ingat balik apa butiran belanja. Ini antara butiran-butiran belanja. Sewa dibayar, diskaun diberi, komisen dibayar, insurans gaji, kadar bayaran, alat tulis, faedah atas pinjaman, belanja membaiki. So, semua belanja ini akan bagi kesan kepada untung bersih di dalam jadual persamaan perekonomian. Kalau ada belanja, untung bersih akan berkurang. Okey, sekiranya tiada ruangan untung bersih dalam jadual persamaan perekonomian. Okey, butiran belanja ini akan bagi kesan kepada modal pula. Jika ada belanja bertambah, modal pun akan berkurang juga, sama macam untung bersih. Okey, kita tengok pula terima komisen. Bila terima dia berkaitan dengan hasil. Tadi belanja kan? Ni hasil pula. Terima komisen dengan cek 300. Okey, jadual persamaan perekonomian pertama disediakan bank. So bila terima cek, bank, duit dalam bank bertambahlah 300. Kemudian hasil dia bagi kesan kepada untung bersih. Ingat balik, hasil tolak belanja akan oleh nilai untung bersih. Okey. Jadi untung bersih bertambah 300. Okey, untuk jadual persamaan perekonomian yang kedua diberi overdraft bank dengan untung bersih. Untung bersih bertambah, overdraft bank pun berkurang. Sebab apa berkurang? Kita fikir logik lah. Bila kamu overdraft bank, ingat balik, overdraft bank maksudnya kita berhutang dengan pihak bank. Jadi, bila kamu terima cek 300, awak serahkan kepada pihak bank untuk kamu bayar balik pinjaman kepada pihak bank. That's why lah overdraft bank berkurang. Maksudnya hutang awak dengan pihak bank berkurang sebab awak dapat cek 300. So, bayarlah. Dah ada duit kan, bayarlah kepada pihak bank. So, that's why lah overdraft bank berkurang. Okey, cerita dia berbeza dengan bank. Bank maksudnya memang perniagaan ada wang dalam bank. Ada wang dalam bank. So, bila terima komisen, duit dalam bank bertambahlah, kita masukkan je duit dalam bank tersebut. Okey. Terima komisen dengan cek. Dia ada bagi ruangan hasil dan belanja 350. So, hasil akan bertambah. Okey, ini kalau jadual persamaan perekonomian ada ruangan hasil dan belanja. Hasil bertambah, duit dalam bank pun bertambah, seimbang. Jom kita ingat baliklah apa butiran hasil. Ini antara butiran hasil. Sewa diterima, komisen diterima, diskaun diterima, faedah atas simpanan. Butiran hasil ini akan bagi kesan kepada untung bersih. Okey, hasil bertambah, untung bersih pun bertambah. Okey. Jom kita lihat. Jika terdapat ruangan untung bersih di dalam jadual persamaan perekonomian, okay, butiran hasil dan belanja akan bagi kesan kepada untung bersih. Hasil bertambah, untung bertambah. Belanja bertambah, untung berkurang. Jika di dalam jadual persamaan perekonomian tiada ruangan untung bersih, jika hanya terdapat ruangan modal je, ruangan untung bersih tak ada, hasil dan belanja akan bagi kesan kepada butiran apa? Okey, butiran hasil dan belanja boleh beri kesan kepada modal. Hasil bertambah, modal bertambah, belanja bertambah, modal berkurang. Sama konsep dia macam untung tadi. Okey. Jika di dalam jadual persamaan perekonomian ada ruangan untung bersih dan modal, hasil dan belanja akan bagi kesan kepada butiran apa? Okey, butiran hasil dan belanja akan bagi kesan kepada untung bersih terlebih dahulu. Tak ada ruang untung bersih, baru dia bagi kesan kepada modal. Okey, ingat tu. Okay, kita tengok urus niaga seterusnya. Pemilik telah mengeluarkan cek bernilai 400 untuk membayar sewa rumah peribadi. Okey, ceritanya pemilik ni bayar sewa rumah dia tapi guna duit perniagaan. So, itu berkaitan dengan ambilan. Jadi, jadual persamaan perekonomian pertama, dia ada ruangan ambilan. Jadi, ambilan bertambah di sini. Dia mengeluarkan cek, dia menggunakan cek perniagaan. Jadi, duit dalam bank perniagaan akan berkurang 400. Nampak dekat sini macam tak seimbang. Ruangan aset negatif, tapi ruangan liability tambah ikuti pemilik positif. Okey, ingat balik rumus persamaan perekonomian. Ambilan ni dia adalah sifat dia tolak.
tolak ambilan. Tengok balik rumus persamaan perekonomian. Jadi, walaupun kita kata ambilan bertambah, di sebaliknya ada sifat negatif. Jadi, memang seimbang. Okey, dalam jadual persamaan perekonomian yang kedua diberi tiada ruangan ambilan. Okey, jadi kita nak bagi kesan kepada mana ni? Ruangan ambilan tak ada. Jadi, ia akan bagi kesan kepada ruangan modal. Modal akan berkurang sebab ambilan adalah sifat dia tolak, jadi modal akan berkurang. Okey, overdraft bank akan bertambah 400. Awak boleh ingat je, kalau bank berkurang, overdraft bank akan bertambah. Ikut konsep yang tadi saya terangkanlah tadi. Okey, kita lihat nota. Jika pemilik ada membuat ambilan untuk kegunaan peribadi, maka ambilan akan bertambah jika terdapat ruangan ambilan di dalam jadual persamaan perekonomian. Manakala, jika tiada ruangan ambilan di jadual persamaan perekonomian, ambilan tersebut akan beri kesan kepada butiran modal, iaitu modal akan berkurang. Mari kita lihat urus niaga seterusnya. Membawa masuk tunai peribadi 11,500 ke dalam perniagaan. Sebanyak 11,000 dibankkan, bakinya disimpan di pejabat. Okey, duit dalam pejabat, duit dalam kedai kita panggil tunai. So, tunai akan bertambah sebanyak 500 dan 11,000 tu masukkan ke dalam bank. Jadi, bank bertambah. Okey, kenapa modal? Modal bertambah 11,500. Ingat, apa maksud modal? Modal maksudnya pemilik membawa masuk harta peribadinya. Tak kiralah barang ke, wang ke, bawa masuk harta peribadinya ke dalam perniagaan untuk kegunaan perniagaan. So, urus niaga kat sini memang nampak. Membawa masuk tunai peribadi. So, ini barang peribadi pemilik. Dia bawa masuk ke dalam perniagaan. Jadi, dia mesti berkaitan dengan modal. Modal akan bertambah. Jadi, seimbang. Okey, seterusnya, terima cek daripada akaun belum terima 3,300 dan diskaun tunai 120 diberi. Akaun belum terima, kamu terima cek. Jadi, hutang akaun belum terima akan berkurang. Tengok, jawapan yang pertama, nilai 3,420. Kita ambil nilai asal akaun belum terima tersebut. Sebelum kita bagi dia diskaun, kita ada bagi dia diskaun 120. Jadi hutang asal akaun belum terima tersebut adalah 3,420. Berkurang sebab dia dah bayar hutang dia kepada perniagaan kita. So, duit dalam bank akan bertambah sebab kita terima cek tu bernilai 3,300. Diskaun diberi tu adalah belanja. Kan saya kata belanja akan bagi kesan kepada untung bersih. So, bila ada wujud belanja, untung akan berkurang sebanyak 120. Jadi, memang seimbang. Okey, untuk jawapan yang kedua pun, ruangan untung bersih tidak diberi. Jadi, ia akan bagi kesan kepada modal. Okey. Seterusnya, membayar cek. Ini perniagaan kita pula bayar. Tadi kita terima cek kan? Ini kita bayar 820 kepada akaun belum bayar dan menerima diskaun tunai 30. Kita pula bayar hutang perniagaan kita kepada pihak akaun belum bayar. Jadi hutang perniagaan kita berkurang 850. Kita ambil hutang asal perniagaan kita. Sebelum dapat diskaun, hutang asal kita ialah 850. Cek kita tu nilai dia 820. So, di dalam bank perniagaan kita berkurang sebab kita bayar guna cek 820 dan kita terima diskaun. Okey, terima diskaun. Diskaun diterima itu adalah hasil. Jadi, untung bersih bertambah. Okey, lihat jawapan bagi ruangan yang kedua, jadual persamaan perekonomian yang kedua. Tiada ruangan untung bersih, maka ia akan bagi kesan kepada modal. Urus niaga yang seterusnya, pulangan belian 500. Apa maksud pulangan belian? Pulangan belian bermaksud perniagaan kita memulangkan kembali barang yang pernah perniagaan kita beli secara kredit kepada pembekal. Mungkin sebelum ni perniagaan kita ada buat belian dan barang yang kita beli tu ada kerosakan. So, bila ada kerosakan, kita pulangkan balik. So, itu namanya pulangan belian. Jadi, inventory akan berkurang sebab kita pulangkan barang yang kita beli tadi. Jadi, inventory berkurang dan tadi kita andaikan kita beli, kita berhutang. Jadi, hutang perniagaan kita pun akan berkurang. Jadi, nampak seimbang di sini.
Okay, seterusnya pulangan jualan 450. Apa maksud pulangan jualan? Okey, kita andaikan tadi kita ada jual secara kredit. Okey, kita jual dan pihak luar pelanggan, pihak pelanggan belum buat bayaran. Okey, pulangan jualan bermaksud pelanggan memulangkan kembali barang yang pernah perniagaan kita jual kepadanya secara kredit kepadanya lah. Jadi bila pelanggan pulangkan balik barang, mungkin barang yang kita jual tadi ada kerosakan, jadi dia pulang balik kepada kita. Jadi inventory akan masuk ke dalam perniagaan kita. Inventory akan bertambah. Jadi hutang dia pada perniagaan kita pun akan berkurang. Tolak 450. Jadi memang seimbang. Negatif 450 tambah 450 kosong. Okey, seterusnya sekeping cek bernilai 300 yang diterima daripada akaun belum terima telah dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Kenapa cek ni dipulangkan balik oleh pihak bank ni? Saya ada lagi rujuk penyuruh bayar. Okey. Cek yang bertanda rujuk penyuruh bayar bermaksud cek tersebut cek tak laku. Jika perniagaan menerima cek tak laku, perniagaan perlu pulangkan kembali cek tersebut kepada pihak akaun belum terima. Okey. Jadi tengok di sini bank akan berkurang sebab kita pulangkan balik cek tersebut. Jadi duit dalam bank berkurang 300 dan hutang akaun belum terima akan bertambah sebab kita pulangkan balik cek yang dia beri kepada kita, kita pulangkan balik. Jadi hutang dia pada perniagaan kita bertambah. Seimbang Okey, seterusnya ialah terima pinjaman bank sebanyak RM10,000. Okey, ini perlu ada ruangan pinjaman. Pinjaman akan bertambah RM10,000. Okey, pinjaman akan dimasukkan ke dalam bank. So duit dalam bank akan bertambah RM10,000. Okey, jadi seimbang. Mari kita lihat cara perekodan baki akhir dalam jadual persamaan perekonan ke penyata kedudukan kewangan. Sebelum tu kita lihat format bagi penyata kedudukan kewangan. Ini format dia, tajuknya di atas, nama perniagaan, penyata kedudukan kewangan pada. Okey, ini bergantung kepada soalan. Okey, rujuk kepada soalan kamu. Di sebelah debit ada butiran aset bukan semasa. Kena ikut format dia, susunan dia. Aset bukan semasa, ada aset semasa. Kemudian di sebelah di ruangan kredit ada equity pemilik, liability bukan semasa. Liability bukan semasa terlebih dahulu, kemudian baru liability semasa. Okey, saya nak ajar bagaimana tata cara nak record nilai. Bukan sebarang letak je. Okey, RM. Itu RM ruangan pertama, RM ruangan kedua. Okey. Aset bukan semasa, semua nilai-nilai aset bukan semasa kamu boleh record di ruangan yang kedua, RM ruangan kedua, dan mesti ada total. Kalau dia ada lebih daripada satu aset bukan semasa, pastikan tunjuk total bagi aset bukan semasa. Okey, kemudian untuk aset semasa, nilai-nilai semua aset semasa, inventory akhir, akaun belum terima, bank tunai, ini bergantung kepada soalan. Awak perlu record di ruangan RM yang pertama. Kemudian perlu tunjuk total, jumlah bagi aset semasa. Mesti kena tunjuk total. Jadi nampak di RM ruangan kedua ada jumlah aset bukan semasa, ada jumlah aset semasa. Jadi bolehlah buat operasi tambah. Tambahkan nilai yang saya bulat-bulat gerak ni, tambahkan akan dapat nilai imbangan. Okey, tata cara untuk record di sebelah kredit. Untuk equity pemilik. Modal awal tambah untung bersih. Kalau ada dapat untung bersih, kena tambah. Kalau dapat rugi bersih, kena tolak. Kena tunjuk. Kalau tambah, kena tambah. Tunjukkan. Kalau tolak, kena tolak. Tunjukkan nilai dia. Okey. Kemudian tolak ambilan. Dapatkan modal akhir. Okey, kesilapan yang pelajar buat, dia biasa dia letak. Okey, dia letak kesilapan pelajar. Modal awal, dia buat tambah untung bersih, tolak ambilan. Dia tak ada, dia buat lamsam terus, semua dia senaraikan. Jadi kena betulkan. Okey, tunjukkan. Kalau tambah, kena tambah dahulu. Kalau tolak, kita tolakkan. Kemudian baru tolak ambilan, dapat modal akhir. Okey, seterusnya untuk liability bukan semasa pun begitu juga. Kalau dia ada dua pinjaman bank dan gadai janji, perlu tunjuk total. Kalau misalnya liability bukan semasa, hanya ada pinjaman bank saja. Jadi nilai pinjaman bank tu automatik letak di ruangan RM, di ruangan yang kedua.
Tak perlulah nak tunjuk dia di ruangan yang pertama, kemudian pindah kedua. Tak perlu. Okey, kalau liability bukan semasa hanya ada satu pinjaman bank. Jadi nilai tersebut terus letak di ruangan kedua. Okey, begitu juga dengan liability semasa, senaraikan di ruangan yang pertama, kemudian ada jumlahnya di ruangan yang kedua. Jadi semua jumlah-jumlah total untuk equity pemilik, liability bukan semasa dan liability semasa, kita buat operasi tambah, dapat nilai imbangan. Okey, itu tata caranya. Kena betul. Okey, jom kita lihat contoh bagaimana nak rekod baki akhir dalam jadual persamaan perekonomian ke dalam penyata kedudukan kewangan. Semua baki akhir dari jadual persamaan perekonomian perlu dipindah rekod ke penyata kedudukan kewangan. So nilai-nilai aset ni awak kena tahu yang mana aset bukan semasa, yang mana aset semasa. Ini tata cara yang tadi kita belajar tadi. Aset bukan semasa, rekod di mana ada nilai total, aset semasa ada nilai total kemudian tambahkan. Begitu juga dengan modal. Okey, ini contohnya lah tata cara perekodan ke dalam penyata kedudukan kewangan yang betul, yang tepat. Okey, seterusnya. Lihat tanda soal. Bagaimana cara rekod jika baki akhir untuk bank bernilai negatif? Tengok jadual persamaan perekonomian. Di ruangan bank, baki akhir dia negatif. Negatif 1,100. Kalau baki akhir bank negatif, maka ia akan berubah menjadi butiran overdraft bank. Rekod di dalam liability semasa. Jangan ada butiran bank di aset semasa kemudian awak buat negatif. Tak boleh. Kalau bank nilai dia negatif 1,100, nilai negatif, dia akan berubah butiran overdraft bank. Rekod dalam liability semasa. Okey, seterusnya. Lihat tanda soal lagi. Bagaimana cara rekod jika baki akhir untuk overdraft bank bernilai negatif pula? Overdraft bank pula bernilai negatif. Dia akan berubah butiran menjadi butiran bank. Tengok di sini. Dia menjadi butiran bank. Dia dah tak jadi overdraft bank dalam liability semasa. Dia dah tak jadi. Dia jadi butiran bank. Okey. Bagaimana cara rekod untung bersih dan ambilan? Okey, kalau jadual persamaan perekonomian ada ruangan untung bersih dan juga ambilan. Macam ni lah. Macam tata cara. Lihat di ruangan equity pemilik. Modal awal tambah untung bersih. Kena tunjuk ruangan dia. Tambah tu. Tunjuk nilai tambah. Kemudian tolak dengan ambilan. Okey. Seterusnya, bagaimana cara rekod jika baki akhir untuk untung bersih pula bernilai negatif? Untung bersih bernilai negatif, dia akan berubah menjadi butiran rugi bersih. So, kena tolak. Modal awal, tolak rugi bersih. Kena tolak. Okey. Yang berikutnya, bagaimana cara rekod jika terdapat hasil dan belanja? Dalam penyata kedudukan kewangan, tak ada butiran hasil dan belanja. Jadi, macam mana nak rekod? Ingat rumus. Okey, hasil tolak belanja akan dapat untung kalau jawapan positif. Kalau dapat jawapan negatif, jadi rugi. So, kat sini dalam jadual persamaan perekonomian ada ruangan hasil dan belanja. Jadi, hasil 6,000, belanja 260. 6,000 tolak 260, jawapannya positif. Jadi, dia akan menghasilkan tambah untung bersih dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, jadi awak kena ingat, baki akhir bank bernilai negatif akan berubah menjadi butiran overdraft bank. Baki akhir overdraft bank bernilai negatif akan berubah menjadi butiran bank. Okey, di bawah aset semasa. Jadi itu kamu kena ingat. Untung bersih bernilai negatif untuk baki akhirnya akan menjadi butiran rugi bersih. Okey, kena tahu tu semua. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Semoga berjaya.